أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sambungan kitab Kashful Ghaibiyah, muka surat surat 18 dua di bawah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bil fadl amin. Dan telah mengeluarkan ataupun telah meriwayatkan oleh Ibnu Mandah daripada Tariq Mujahid, yakni daripada jalan Mujahid ataupun daripada sanad Mujahid, daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia bahawa orang yang mukmin apabila hadir wafat, bermaksud apabila sampai waktu kematian, maka datang akan dia oleh malaikah di dalam terlebih elok rupanya. Bermaksud dalam keadaan malaikat itu tersangat elok rupa parasnya dan terlebih baik baunya. Oh, Masya Allah, terbau bauan yang wangi. Datang malaikat itu dengan keadaan rupa yang elok dan terlebih baik baunya. Maka duduk ia di sisinya. Malaikat itu akan duduk di sisi orang yang mukmin itu, supaya hendak mengambil ia akan rohnya. Jadi malaikat itu nampak cantik, duduk di sisinya untuk mengambil rohnya. Dan datang akan dia oleh dua orang malaikat, kata dia. Itu yang pertama. Kata yang pertama duduk dan berisyarat nak mengambil rohnya, nak mencabut nyawanya. Berdatang pula dua orang malaikat dengan hanut. Hanut dia apa? Keranda. Hanut ni keranda. Peti. Peti. Hanut daripada syurga. Hanut ni peti atau keranda daripada syurga. Dan dengan kafan daripada syurga. Malaikat tadi bawa kain kafan dan bawa keranda. Hanut ni keranda. Adalah keduanya sertanya atas jauh duduknya daripada mayat itu. Maka mengeluar oleh malaikat maut akan rohnya. Kemudian baru datang malaikat maut. Malaikat maut tadi malaikat lain ya. Tadi bukan malaikat maut. Datang malaikat maut, itu dia tahu datang nak cabut nyawa. Yang malaikat pertama tadi sebagai nak beritahu. Datang pula dua malaikat, satu bawa keranda, satu bawa pingkapan daripada syurga. Jadi kalau sini maksud kata jasad kita dikapan oleh orang musajid. Ruh kita dikapan oleh malaikat. Maksudnya. Maka datang malaikat maut. Jadi malaikat maut datang, tugas dia cuma jemput nyawa saja. Maka mengeluarkan oleh malaikat maut akan ruhnya daripada jasadnya
seperti peluh yang keluar daripada tubuh badan. Maksudnya kata orang mukmin itu keluarlah ruhnya mudah, dipermudahkan keluar ruh dia. Diumpamakan seperti peluh keluar daripada badan. Kan peluh keluar daripada badan tak terasuh, tak terasuh gitu maksudnya kan. Seperti peluh yang keluar daripada tubuhnya. Maka apabila jadilah ruh itu kepada malaikat maut, menyegeralah akan dia oleh dua orang malaikat. Jadi bila malaikat maut itu tugasnya untuk menceraikan ruh dengan jasad. Malaikat Israel ni tugasnya untuk mencabut nyawa. Mencabut nyawa maksud menceraikan ruh daripada jasad. Maka mati. Ada juga roh kita bercerai dari jasad. Ketika mana kita tidur, roh kita keluar juga. Tapi keluar dia kata ulama tidak sempurna keluar dia. Macam mana bentuk dia wallahu alam. Masa kita tidur, roh kita keluar juga. Keluar roh kita. Kerana itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut bagaimana orang yang tidur ketika mimpi. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam satu ayat Quran. Jadi bila seorang tidur, maka roh dia akan bertemu dengan roh orang yang mati. Kita tengok ayat Quran sebut itu. Ayat itu menceritakan perihal macam itu. Allah Taala sebut dalam Al-Quran bahawa Allah Subhanahu wa taala pertemukan ruh orang hidup dengan ruh orang mati dalam mimpi. Sebab tu kita bila kita mimpi, kita boleh jumpa orang yang dah meninggal dunia kan. Orang dah meninggal dunia lah, tapi kita jumpa dia dalam mimpi. Jumpa ruh amak, atuk ataupun orang-orang yang dah meninggal dunia, kita berjumpa dalam mimpi. Perasaan kita pun sama terhadap orang yang kita jumpa. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala pertemukan ruh orang hidup dan ruh orang yang mati dalam mimpi. Kemudian ayat itu menyebut, kemudian apabila dah selesai mimpi itu, maka Allah Ta'ala kembalikan ruh orang hidup ke dalam jasadnya. Dan ruh orang mati kembalilah ke alam barzakh. Jadi nak bertemu dengan orang yang mati ni dalam mimpi. Dalam mimpi dia bertemu dengan orang yang meninggal dunia. Jadi beruntunglah kalau dalam mimpi kita bertemu dengan ruh-ruh orang yang soleh. Bertemu ruh orang soleh. Jadi maksud dia beza. Jadi bila ruh keluar ketika mimpi itu, dia keluar je. Tapi Allah Ta'ala kembalikan dia dalam jasad dia. Tapi kalau mati, dia tak balik lah. Dia tahu keluar. Cuma sebagian ulama mengatakan dalam alam barzakh tu dia masuk sekejap dalam alam barzakh kan. Bentuk Allah alam. Jadi malaikat maut dia mengeluarkan roh si mati daripada jasad dia mengikut keadaan seseorang itu. Orang mukmin lain, orang mukmin yang ahli maksiat lain, orang yang tak beriman lain. Kalau hadis ini menggambarkan kebaikan yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada orang yang mukmin. Kabar gembira yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada orang mukmin. Sebab itu orang mukmin ini, masya-Allah, kita kata, orang mukmin ini, cara kita menghadapi akhirat itu dengan targhib. Dengan targhib. Orang mukmin ini menghadapi alam barzakh, menghadapi mahsyar, menghadapi akhirat dengan targhib. Targhib. Adapun ahli maksiat, orang tak beriman, menghadapi akhirat dengan tarhib. Tarhib. Tarhib apa? Benda yang menakutkan.
Itu bagi orang yang ahli maksiat, orang yang lalai. Maka kita gunakan tarhib. Tarhib ini supaya kita menakut-nakutkan diri kita tentang azab alam barzah. Supaya kita menakut-nakutkan diri kita tentang mahsyar. Sekiranya kita banyak maksiat yang kita lakukan, banyak kesalahan yang kita lakukan, banyak dosa yang kita lakukan, maka kita hadapi akhirat dengan tarhib. Tarhib benar-benar yang menakutkan. Ada satu lagi cara kita menghadapi akhirat, iaitu dengan targhib. Targhib ni menggemarkan, menyeronokkan, mengembirakan. Ya. Sebagai contohlah kita kata, kita ada anak murid kita ada dua jenis anak murid. Satu yang baik, taat, satu yang dagil namanya. Okay. Ada dua anak murid. Apa cara kita nak menghadapi anak murid? Dengan dua. Satu targhib, satu tarhib. Anak murid yang rajin baik, targhib. Kita bagi dia anugerah, yang ni akan dapat anugerah, yang ni akan dapat hadiah, yang ni akan diberikan sijil dan sebagainya. Jadi pelajar tu mengambil jalan yang mudah, dia mendengar cakap guru dia semua. Jadi tak perlu lagi sekolah tu menakut-nakutkan murid dia. Tak payah kena rawatan, kena apa, tak payah disebut benda-benda yang menakutkan. Tak perlu nak ditangking lagi dah. Sebab murid tu suruh yang baik, bagi targhib saja, targhib. Benda menyeronokkan, benda yang menyukarkan. Jadi seronok aja dia. Sebab pelajar dia baik-baik semua. Guru pun tak pening kepala orang. Benda-benda yang gembirakan saja. Tapi kalau dah murid dagi, tak dapat nak targhib lah. Terpaksa lah. Asyik nak menangking je. Asyik nak marah kan. Ada perhimpunan marah kan. Tapi macam mana? Dia tak boleh targhib, dia tak terima uslub targhib itu. Dia kena guna uslub tarhib, boleh menakutkan. Dan kita tak nafikan budak tu duduk sekolah memang tertekan je lah. Guru ni yang marah. Sebab kalau tak marah, macam-macam juga dia yang pilih cara macam tu. Jadi asyik kena marah lah. Memang dia tertekan. Memang kita faham dia tertekan. Tapi dia macam mana kau tak marah? Tak dibakar pula hantung. Kan? Jadi setiap minggu marah. Dia tahu memang dia tertekan. Tapi dia pilih macam tu. Tapi ada kesan dia. Kesannya kita kena konsep menakutkan dia. Ambil 2-3 orang rotan tengah-tengah tu, tengah orang. Jadi semua takut. Gurunya gerang. Dia hidup dengan ketakutan kat sekolah tu kan. Tapi elok kan. Maliko dia. Tak apa kan kono. Tapi suasana ketakutan lah. Dia pilih macam tu. Tetapi kalau semua baik, semua, kita gunalah uslub menakutkan. Targhib. Benda yang menggembirakan. Boleh. Begitu juga kita, Masya Allah. Tidak semestinya kita sentiasa takut kepada akhirat. Masya Allah, kita takut tentang akhirat. Kita takut yang nama dia malakul maut. Kita takut yang nama dia muka nakir. Kita takut yang nama dia azab kubur. Kita takut yang nama dia mahsyar. Dan kita ada satu lagi cara, uslub yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah persilakan ahlan wa sahlan. Macam guru tadilah, ahlan wa sahlan dengan cara yang baik. Tapi elok-eloklah. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, ahlan wa sahlan. Jadi kita suka kepada akhirat dengan targhib dan ada. Masya Allah. Jadi akhirat itu sesuatu benda yang menggembirakan kita. Jadi kita bertemu dengan Allah dengan rasa gembira.
bukan dengan rasa tertekan. Maka salah satu dah hadis yang kita baca. Kita mendengar hadis tentang kematian itu sakaratil maut. Kematian yang sangat menyakitkan, sakaratil maut. Maka kita baca hadis sebelum ni, macam mana nyawa dicabut. Tapi apabila kita membaca hadis yang sebegini, ini hadis yang targhib, hadis yang menyeronokkan. Jadi untuk menambahkan apa? Untuk menambahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan tambah targhib kepada kita. Maka di antara dia hadis ini menyebut bagaimana? Jadi kalau sebegitu seorang mukmin itu mendapat kemuliaan ketika kematian dia, maka semangat kita untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah lagi kita ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mana ada dua cara Tuhan menerima kematian manusia ni. Ada dua cara. Macam sekolah ada dua cara guru tu menghadap, dengan cara lemah lembut, dengan cara elok ataupun dengan cara korek. Macam mana? Yang korek ni sebab ada doging. Yang cara macam ni dah ikut apa yang dia suruh. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak semua korek. Tak semua diterima dengan kekerasan. Tak semua kita ini menghadapi kematian dengan penuh kesakitan. Ada dengan penuh kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau begitu dah, kita pilih untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan pelbagai kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu bentuk kemuliaan. Maka bukan sekadar malaikat maut yang datang, tapi diutuskan seorang malaikat yang begitu cantik keadaannya. Rupa paras yang cantik, yang menenangkan kita. Maka duduk di sisi orang yang nak mati tadi. Dan memberikan isyarat bahawa dia berada pada penghujung usia dia. Maka didatangkan dengan malaikat, dengan wangi-wangian. Ini tanda penghormatan Allah Ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dah sebut dalam Al-Quran, manusia ini makhluk yang paling Tuhan muliakan. Apa maksud kalau Tuhan kata manusia makhluk paling Tuhan muliakan? Kalau istana raja dah disebut dah. Ini kalau yang datangnya orang masjid AJK surau ni kita muliakan, kata dia. Nak ragu apa lagi? Tapi dengan syarat lah. Syarat baju kena elok apa, dia punya baju kena samping sengkau. Kalau pakai tak ada dah. Ada syarat dia. Tapi kalau yang datang tu kami muliakanlah, kata dia. Apa cara dia? Ada uniform dia, ada pakai ni lah ni. Kita pun kita pun pergi. Dia dah janji dah. Kami muliakan yang datang ni, jika masjid datang ni kami akan muliakan. Tapi pakai dia elok sikitlah. Dia dah bagi jam. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala dah menyebut dalam Al-Quran betapa manusia itu makhluk yang Tuhan muliakan. Walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak Adam ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menjadikan manusia itu sebagai kejadian. Allah Ta'ala sebut innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, ulaika mereka itu khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Bariyah ni makhluk. Ulaika khairul bariyah, mereka itu sebaik-baik makhluk. Kalau kita kata dalam ramai-ramai orang datang rumah kita, tiba-tiba ada satu kumpulan yang datang itu, kita kata tetamu istimewa tu, dia kata tetamu yang paling istimewa. Kalau dia kata tetamu paling istimewa, istilah layannya lebih istimewa. Dah disebut dah. Yang lain semua datanglah. Semua ada, trompet makan semua ada. Tapi ada satu itu yang paling utama, tetamu yang paling apa tu? Hamdalah tuan, siapa dia tu? Besan dan. Kata besan je apa. Memang patutnya kita tanya siapa pula orang ni kan. Jadi Allah Ta'ala dah menyebut dah.
Dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, ulaika khairul bariyah. Mereka itu sebaik-baik makhluk. Jadi jangan kita menganggap kita ini akan dihina. Itu juga satu bentuk sangkaan yang tak baik. Apagahlah kita ni kono lah. Itu juga satu anggapan yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan sebagai raja, kita mengharap. Kita melakukan yang terbaik yang kita lakukan. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hendaklah husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan. Kita kau pergi rumah orang, di antara adab kita kena husnuzan dengan orang tu. Tambah pula orang tu besan kita orang nak pergi. Jadi husnuzan. Dapat tak makan? Dapat, janganlah ragu pula. Iyo, kau dapat makan. Tidak kan? Jadi kita buruk sangka kepada orang tu. Kalau tahu dia orang tu, terasa dia dah macam tu lah khabar gitu. Jadi kita kena husnuzan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala dah sebut dah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika khairul bariyah. Orang beriman dan beramal soleh, mereka itu sebaik-baik makhluk. Jadi bermaksud kematian kita adalah kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyebut kepada Siti Aisyah, "Wa Aisyah, barang siapa benci bertemu dengan Allah Ta'ala pun benci nak bertemu dengan dia. Barang siapa suka bertemu Allah Ta'ala juga suka nak bertemu dengan dia." Maka Siti Aisyah pun rasa, "Ya Rasulullah, macam mana nak mengamalkan amalan hadis ini? Sebab kami semua benci mati." Bermaksud suka bertemu dengan Allah, bermaksud suka mati. Nabi kata, barang siapa suka bertemu dengan Allah, apa maksud suka bertemu dengan Allah? Suka mati. Kena COVID, alhamdulillah, dapat mati. Siapa dah orang macam tu? Sadih dah tamanung gitu. Doktor kembali 50-50. Siapa suka mati? Jadi Siti Aisyah, macam mana kami nak amalkan hadis ini ya Rasulullah? Sebab kami semua tak ada mati, tak suka mati. Tak suka mati bermaksud tak suka nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Bukankah mati itu bermaksud bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita tak ramah, tak ada. Sedangkan Nabi kata, barang siapa benci bertemu Allah Ta'ala, bermaksud benci matilah. Maka Allah Ta'ala benci dengan dia. Tak suka juga. Jadi Siti Aisyah, macam mana nak amal hadis ni ya Rasulullah? Kami semua benci mati. Maksudnya sentiasa menyelamatkan diri daripada kematian. Jadi tak bercanggah hadis itu dengan tidak bercanggah hadis itu dengan ayat Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan engkau campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Daripada ayat Al-Quran tersebut bermaksud kita menjaga diri kita daripada binasa. Sebab ada ayat Quran yang menyebut wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan engkau biarkan dirimu terdedah kepada kebinasaan. Ayat itu menggambarkan jaga nyawa kita. Mana? Memang kita bersayang pada nyawa kita. Bila kita sakit, dah kita usaha untuk mengubat dia. Maka Nabi mengatakan bukan begitu maksud hadis tersebut. Nabi kata, memang Nabi tahu semua orang takut nak mati, semua orang tak hendak mati. Bukan itu maksud dia. Tapi dia maksud dia, apabila seorang sampai ajal dia, Nabi kata, kita jaga kesihatan ni, jaga macam-macam ubat kita makan sampai seketika dia tahu dah, tak bangun dah, habis dah. Habis ubat hospital dah, ubat kampung dah, dia kata. Lama kita kena terima lah, dah tak boleh dah, dia kata. Jadi Nabi kata, maksud dia,
Apabila seorang tu sampai ajal dia. Sampai ajal ni kita tahulah. Ya. Mana tak ada ubat dah. Ataupun hospital kata, baliklah. Puih kata nak pergi hospital tu kata, buat baliklah. Buat balik tu faham lah. Balik timur lah. Jadi Nabi kata, maksud hadis ini, bila sampai seorang ajal dia, maka Allah Ta'ala perlihatkan tempat syurganya. Jadi kita tahan nyawa kita ni. Makan ubat. Lama-lama tak ada dah, kita kata. Maka ketika itu dah sampailah nyawa kita, ajal kita, maka Nabi kata akan diperlihatkan tempat syurganya. Jadi kita kena mati, Allah Ta'ala perlihatkan. Jadi bila Tuhan perlihatkan, suka kita nak mati apa? Tak sabar-sabar nak mati dah. Nak dapat dah. Ada rumah banglo situ. Tuhan perlihatkan. Maka ketika itu, orang mukmin dia suka nak mati. Betul. Maka Allah Ta'ala juga suka menerima kedatangan dia. Sebaliknya orang itu, orang ahli maksiat, tak beriman kepada Allah Ta'ala, maka ditunjukkan azab yang menanti dia. Yang menanti dia azab, tak suka dia matilah. Sebab mati menyebabkan azab, maka benci dia nak mati. Maka Allah Ta'ala juga benci bertemu dengan orang tadi. Jadi bermaksud, orang mukmin ini dimuliakan pada awal-awal kematian dia. Sebab tu ada satu kitab, masya-Allah, Imam Suyuti tulis. Rasa belum ada orang terjemah ni. Saya tak ada masa terjemah kitab ni. Himpunan hadis tentang kebaikan kematian. Ditulis oleh Imam Suyuti. Rasa kitab tu belum ada terjemah dia. Kitab kecil je. Imam Suyuti menghimpunkan hadis-hadis tentang kebaikan kematian. Salah satu hadis yang disebut dalam itu, dia kata, kematian itu adalah kekayaan bagi orang mukmin. Al-mautu kanzul mu'min. Al-mautu kanzul mu'min. Mati itu menyebabkan orang jadi kaya. Kita siang pagi petang siang malam, bila orang nak kaya. Hadis kata kematian itu merupakan kekayaan orang mukmin. Kenapa tak kaya? Sebab kita mengumpulkan amal. Semua balasan amal tu semua ke akhirat. Bukan dekat dunia. Allah Ta'ala awalkan balasan itu dalam kubur. Dalam kubur tu Allah Ta'ala bagi sebahagian daripada kekayaan yang kita akan dapat. Masa jenazah pun kita doa, ya Allah, tukarkanlah rumah dia lebih baik pada rumah dia. Allah badilhu daran min khair min dari. Ya Allah, tukar rumah dia yang lebih baik pada rumah dia. Jadi dalam alam barzah tu kehidupan yang lebih hebat daripada dunia sebenarnya. Kenapa? Sebab Nabi sebut raudhatun min riyadil jannah. Al-qabru imma raudhatun min riyadil jannah. Kubur itu sama ada menjadi taman syurga. Taman syurga, bukan taman belakang rumah kita. Bukan taman Puan Cik. Taman syurga. Maka disebut tadi bahawa masya-Allah dimuliakan dengan didatangkan malaikat yang sangat cantik. Kemudian didatangkan dua orang malaikat. Seorang membawa kain kapan dia, seorang membawa keranda dia. Bermaksud bermulalah kemuliaan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala memuliakan kita. Kita menginginkan kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kita banyak salah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta ampun kepada Allah taala, dan minta ampun kepada Allah satu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang paling Tuhan suka daripada kita, taubat, istighfar. Allah Ta'ala terlampau suka sungguh Allah Ta'ala
Bila kita bertaubat kepada Allah Ta'ala sangat suka. Kita tak tergambar kita macam mana sukarnya Allah Ta'ala dengan taubat. Sehingga Nabi menyebut dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala amat bergembira dengan taubat hambanya melebihi gembiranya seorang yang hilang barang dagangan kemudian jumpa balik. Gembira sungguh. Allah Ta'ala lebih gembira pada itu lagi. Jadi apa maksud gembira Allah Ta'ala? Gembira Allah Ta'ala menggambarkan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gembira Allah Ta'ala bermaksud keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa maksud keampunan daripada Allah Ta'ala? Maksud keampunan Allah Ta'ala bukan sekadar keampunan. Keampunan daripada Allah Ta'ala disertai dengan kemuliaan. Macam kita kalau maafkan orang, maafnya itulah. Dah maaf lah. Maafnya tu habis itulah. Tak ada apa-apa bila kita maafkan orang. Tapi orang yang mulia, bila memaafkan orang, kemaafan beserta dengan anugerah. Kemaafan beserta dengan kurniaan pemberian. Itu luar biasa mulianya orang. Kita kalau maafkan orang, maaf lah. Mari dan udah hutang, dah lah. Dah, tak ada kita nak, kita minta ambil dah 1,000 dia. Apa pula kita nak bagi pula kan? Berlainan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bila memaafkan kita, maka diberikan kemuliaan kepada kita. Sebab itu kita diajukan setiap hari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mengharapkan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mengakui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kesalahan kita kepada Allah amat mudah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kesalahan kita dengan manusia, itu akan dibawa sampai ke akhirat nanti. Maka apa maksud keampunan Allah? Maksud keampunan Allah adalah kemuliaan. Dan apabila Allah Ta'ala mula untuk menunjukkan kemuliaan, maka kemuliaan itu tak akan berhenti. Apabila Allah Ta'ala telah menunjukkan kemuliaan, maka kemuliaan itu tak akan berhenti. Sehingga kita tenggelam dalam kemuliaan Allah dan kita rasa menyesal sahaja sebab kita tidak cukup memuliakan Allah di dunia. Kita akan rasa apa kata-kata. Kita rasa itu yang Nabi kata, manusia dalam syurga nanti akan menyesal sebab tak kurang buat kebaikan. Bukan menyesal tak dapat nikmat syurga tak, tapi menyesal di dunia dulu tidak sungguh-sungguh berbuat baik kepada Allah Ta'ala sebab melihat kebaikan Allah yang begitu hebat. Jadi kita akan fikir sendiri, ya Allah, kita dulu bersukat-sukat nak buat baik Allah Ta'ala ni. Kita bertahan-tahan, sikit-sikit je kita nak buat baik Allah Ta'ala. Tak banyak-banyak pun dah kan. Apabila kita melihat kebaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita rasa terkilan saja. Sehingga Nabi sebut dalam hadis, manusia di akhirat nanti akan menyesal dunianya yang sia-sia hatta waktu-waktu yang berlalu tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu juga manusia akan menyesali. Nabi kata. Sebab apa menyesal? Sebab melihat kebaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita melihat betapa kurangnya kebaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka datanglah malaikat maut mengeluarkan ruhnya umpama peluh hulari pada jasad. Ini adalah targhib. Targhib bermaksud kemuliaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada ahli ta'at. Jadi ahli ta'at layaklah kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau ada satu golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada satu golongan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak yang mana kita kata? Maka berbahagialah kalau orang memilih
untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita, mencintai kita, dalam Al-Quran Allah Taala sebut dalam Al-Quran bagaimana sifat para sahabat itu apa? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Taala mulakan daripada diri dia dahulu. Yuhibbuhum. Allah Taala mencintai mereka, yakni para sahabat. Wa yuhibbunah, dan para sahabat juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Taala cinta kepada mereka, kasih. Yuhibbuhum, Allah Taala kasih kepada mereka. Wa yuhibbunah, dan mereka juga kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita kata-kata kita usahakan supaya kita bukan sekadar kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita itu sehingga kita ada rasa kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Ini petanda. Petanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada rasa kasih kepada Allah Taala, tapi dengan syarat kewajipan kita lakukanlah. Dengan syarat solat kita jaga, kefarduan puasa kita jaga, hal haram kita jaga. Kemudian ditambah dengan perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah perasaan ini perasaan yang benar, kita kata. Barulah perasaan ini perasaan yang diiktiraf. Tidak diiktiraf kalau orang tu rasa cinta kepada Allah Taala, sembahyang ke mana apa ke mana. Kau nampak dia tak sembahyang ni, kau nampak dia tak puasa ni, tapi ya Allah kasih. Itu apa nak kata, satu kita pendakwaan yang tak boleh diterima. Tak boleh pakailah mana dia. Dengan dosa dia lakukan dan sebagainya, kau nampak dia mencuri ni, tapi ya Allah kasih Allah Taala. Tak boleh jadi. Tak iktiraf. Jadi maksud selain kita memastikan kefarduan salat kita jaga, kefarduan kita jaga, satu lagi yang kita cuai perasaan kita ini, kita kata. Perasaan kita ni ke lain, perasaan kita ni ke dunia, perasaan kita kepada harta, sembahyang kita sembahyang dah, kefarduan kita farduan, tapi hati kita ni ke lain. Ini yang kita usahakan supaya kita rasa kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadat kita ada rasa kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mana kita ada rasa cinta, rasa kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, selepas kita menjaga kefarduan, maka kasih itu diiktiraf. Perasaan gitu diiktiraf. Maka perasaan juga diiktiraf, bermaksud pastilah Allah Subhanahu wa taala juga kasih kepada orang tadi. Baru sah perasaan itu. Kita jaga kefarduan kita. Jaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal, tiba-tiba kita ada rasa kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Allah Taala 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali ganda rasa kasih Allah Taala kepada kita. Allah Ta'ala mengasihi kita lebih lagi daripada kita mengasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama' selalu menyebut al-usul, dia kata. Al-usul, benda yang apa usul ni? Nak terjemah kan? Usul, dia lebih kuat daripada furu'. Contohnya, amak ayah ni usul. Anak ni furu'. Di antara cinta anak kepada amak, cinta amak kepada anak, besar lagi cinta amak kepada anak. Itu disebut usul, dia lebih kuat daripada furu'. Kalau anak dengan amak ayah saling rasa cinta mencintai, maka amak ayah lebih kuat rasa cinta kepada si anak berbanding anak kepada amak ayah. Tak terjawab, tengoklah. Anak ni duduk koci, dia bola betul. Bola betul, semua dibasuh. Koncing berak semua dibasuh. Budak tu tak mandi tapi wangi dia. Busuk tu dicium air. Busuk cium air. Kasih.
Anak belum tentu lagi boleh kasih sebegitu kepada mak ayah kan. Jadi kuat lagi kasih mak ayah kepada anak. Begitu juga di antara kita dengan Nabi SAW. Ya, kita mencintai Nabi lebih mencintai kita berbanding kita mencintai Nabi SAW. Ya, Nabi sangat mencintai kita. Nabi mengingatkan umat dia sampai menitik air mata dia. Air mata apa? Sahabat melihat Nabi menitiskan air mata mengenangkan umat dia. Bukan mengenangkan apa? Teringat. Makna merindui. Bermaksud ulama kata Nabi itu merindui umat dia. Mengasihi kita berbanding kita Nabi SAW. Begitu juga di antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara makhluk dan Khalik, pencipta kita, Tuhan yang mencipta kita, Tuhan yang menjadikan kita. Cintanya kepada kita melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab usul. Sebab tu kalau kita ada rasa cinta kepada Allah, Allah Ta'ala berlipat kali ganda cinta kepada kita. Bukti yang mudah-mudah saja. Cinta kita kepada Allah, maka pengorbanan, ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh letakkan 24 jam tu berapa masa kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 24 jam berapakah kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita korbankan tenaga kita korbankan selera kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa lama kita peruntukkan masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita kasih sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berapa banyak duit kita nafkahkan fi sabilillah. Banyak mana masa kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tanda cinta kita kepada Allah. Kita korbankan masa kita korbankan tenaga kita kepada Allah. Yang lain untuk paut lah pula. Kata nak pergi makan lah pula. Pergi makan 3-4 jam. Kan? Untuk paut pula kita tahu. Untuk kepada Allah Taala, banyak mana masa yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, begitulah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diterimanya. Maka kebaikan Allah kepada kita akhirat, masya-Allah, tidak terkira kebaikan kemuliaan Allah Taala ke akhirat. Sepanjang masa Tuhan memuliakan kita di akhirat nanti. Dan kekal abadi. Dan bertambah-tambah nikmat syurga itu sentiasa bertambah. Kekal Allah Ta'ala muliakan kita. Jadi kemuliaan Ta'ala kepada kita, itulah lambang cinta Allah Ta'ala kepada kita. Besar mana? Tak tergambar kita. Betapa besarnya cinta Allah Ta'ala kepada kita. Sebagaimana kalau kita cinta ke anak kita, apa kita buat? Macam-macam kita bagi. Duit ada. Ayah duit banyak. Kalau tak ada duit lain lah. Ayah duit banyak. Nak apa ya? Motor nak? Boleh beli motor. Apa lagi? Apa nak baju? Bagi. Sebab kasih. Kasih anak, bagi semua. Apa yang dia nak. Itu tanda kasih kan. Bagi. Jadi Allah Ta'ala kasih kepada kita, akhirat nanti, dia baginya. Kita yang tercengang melihat nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang begitu. Jadi kita, perasaan kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebabkan kita taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah beza di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala kulli hal, bila ada perasaan mana patut sangatlah kita mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bodohlah orang yang tidak mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di antara kemuliaan yang maka datang malaikat maut mencabut ruh tersebut seperti peluh yang keluar daripada tubuh. Maka apabila jadilah ruh itu kepada malaikat maut, menyegeralah akan dia alih dua orang malaikat. Datang dua malaikat tadi, mana dah keluarlah ruh dia. Ruh dia dah keluar dah, maka dua malaikat ini segera mendapatkan ruh itu.
Mengelakkan dia oleh dua orang malaikat, maka mengambil oleh keduanya akan dia daripadanya, maka dibubuh Hanut oleh keduanya. Hanut ni kando tadilah. Masuk dalam kando. Akan dia dengan Hanut daripada syurga dan dikafankan oleh keduanya. Dikafankan dan diletakkan dalam keranda daripada syurga. Mana kata itu kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala dah sebut dah. Bahkan Allah Taala dah sebut dah daripada awal-awal kejadian manusia itu Tuhan dah muliakan dah. Jadi kita kena baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita kena ambil peluang yang baik tersebut. Ya. Jadi kalau sekolah tu dah menjadikan satu tempat, sekolah ni sekolah yang baik, hebat, nanti akan ada anugerah, akan ada sijil, pelajar yang dapat apa lagi? Dia bagi macam-macam dia bagi. Maka ikutlah kebaikan-kebaikan ditawar tu. Tapi ada undang-undang dia. Jangan dogil, jangan niat, jangan merokok, jangan apa. Mula-mula tu hebat dah. Ada anugerah, ada hadiah. Setiap bulan ada anugerah pelajar terbaik. Setiap minggu ada lagi ni. Banyaklah anugerah kebaikan dia. Dan pada tu ada juga ancaman dia. Jangan buat sini, buat sini. Kena rotan, kena apa. Yang itu dipilih. Melanggar disiplin itu yang dipilih. Maka terpaksalah sekolah bertindak keras kepada pelajar tadi. Buat ni. Jadi pelajar, apalah garang bona cikgu. Apalah suka rotan orang. Dan dia pilih macam tu. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Taala dah sebut dah bahawa dia menjadikan manusia ini, kalau kita kata bahasa kita projek, Allah Taala punya projek lah maksudnya. Ya. Allah Taala ada satu projek dia nak buat. Maka dia beritahu malaikat. Malaikat tak setuju. Ya. Projek ni daripada Allah Subhanahu wa taala, projek untuk jadikan manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku nak jadikan satu makhluk khalifah. Malaikat yang tak setuju lah. Tapi Allah Ta'ala buat juga. Sebab Allah Ta'ala tahu manusia ni apa. Dan Allah Ta'ala muliakan manusia ini. Dan bila Allah Ta'ala jadikan manusia, kita tahu tugasan kita apa. Tugasan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tugasan kita melakukan sebanyak ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang nama manusia lemah. Terkadang kita melakukan maksiat dan sebagainya. Tapi itu tidak menghalang kita untuk mendapatkan keampunan, rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala tetap memuliakan kita. Bahkan ada hadis yang menceritakan bahawa maksiat dosa kita ini bukan semata-mata kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kabar gembira. Kabar gembira tu bukan kita untuk bermaksiat tak. Kabar gembira itu untuk melapangkan dada kita bahawa maksiat itu tidak menyebabkan kita jadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu bukan kita gunakan untuk kita buat maksiat tak. Hadis itu kita gunakan untuk kita rasa gembira kepada Allah bahawa maksiat kita ini bukan menyebabkan kita hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis itu menceritakan betapa Allah Ta'ala suka kepada orang yang berdosa kemudian bertaubat. Sehingga ada hadis menyebut, sekiranya ada satu kaum yang tidak pernah berdosa, itu sebagai simbolik sahaja. Maka Allah Ta'ala akan binasakan kaum tersebut. Maka Allah Ta'ala akan zahirkan satu kaum yang berdosa. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis itu nak menceritakan betapa Allah Ta'ala ingin memberi peluang kepada ahli maksiat agar bertaubat dan dia ada peluang untuk dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksudnya. Sebab itu dalam Al-Quran ada ayat Allah Ta'ala menyebut, wahai orang yang berdosa, wahai orang yang telah melakukan pelbagai maksiat, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu kecewa dengan rahmat Allah. Bermaksud kita masih ada peluang untuk dicintai, untuk dikasihi, untuk dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat dan istighfar. Ya, kita banyak salah silap kita. Tapi kita beristighfar pada
Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala letakkan kita kepada makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala muliakan kita. Sebab kita adalah makhluk yang Tuhan ingin muliakan. Kita adalah makhluk yang Tuhan ingin muliakan, tapi dengan syarat. Kita melakukan ketaatan, kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka layaklah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Tuhan muliakan kita, maka ditunjuk pada awal-awal kematian seorang itu, maka diletakkan rohnya, dikapankan dan diletak pada hanut, yakni keranda daripada syurga, dan dikapankan oleh keduanya akan dia dengan kafan daripada syurga, kemudian dinaikkan oleh keduanya dengan dia kepada syurga, maka dibukakan segala pintu langit baginya dan menyukalah oleh malaikat dengan dia. Malaikat suka kepada manusia tadi. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala suka pada kita. Allah Ta'ala menyayangi manusia ni. Ya? Sehingga malaikat pun mungkin tidak memahami kenapa Allah Ta'ala suka kepada kita. Sedangkan kita ahli maksiat. Sedangkan ibadat kita tidak sebagaimana ibadat malaikat. Kita tidak mengatakan ibadat kita seperti malaikat. Ya? Malaikat ibadat, Masya Allah. Malaikat salat, Masya Allah, khusyuk. Kita kalau salat, macam-macam, kita ingat. Putih canai, mi goreng, tertarik. Apa lagi kan? Malaikat salat, tak ada dia ingat putih canai, tak ada dia ingat. Mana kalau kita nak bandingkan, macam mana kita nak ibadat seperti malaikat? Malaikat, Masya Allah, kalau salat khusyuk. Kenapa Allah Ta'ala angkat kita? Bahkan Allah Ta'ala berbangga-bangga dengan kita kepada malaikat. Apabila manusia buat kebaikan, maka Allah Ta'ala berbangga dengan kita kepada. Itu hadis tu macam tu. Hadis tu menyebut macam tu. Kalau ada satu amalan yang kita lakukan, ketaatan, maka hadis itu menyebut Allah Ta'ala berbangga dengan kita kepada malaikat. Tak ada hadis yang menyebut Allah Ta'ala berbangga dengan malaikat kepada manusia. Tak ada riwayat kata, wahai manusia, tengok ni malaikat ni. Tapi yang ada riwayat, wahai malaikat, tengok ni manusia ni. Dia bermaksud apa? Kita kalau kita nak berbangga dengan anak kita kepada orang. Jarang kita berbangga orang kepada anak kita. Sabut bolehlah, tapi selalu kita nak berbangga anak kita kepada orang. Kita nak banggakan keluarga kita kepada orang. Datanglah doa selamat minggu depan. Ada apa tuan? Adalah anak dia ada bersunat. Bangga anak bersunat. Gembira kan? Sebab apa kita gembira anak? Sebab kita kasih anak tadi. Sebab tu kita nak gembira kepada orang. Jadi kenapa Tuhan nak bergembira dengan kita kepada malaikat? Allah Ta'ala cinta kepada makhluk yang bernama manusia. Kenapa? Sebab nilai taat kita itu tidak sebagaimana malaikat. Sebab taat kita kena mujahadah dengan nafsu, kena mujahadah dengan dunia, mujahadah dengan syaitan, bisikan syaitan dan sebagainya. Mujahadah nafsu kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kisah Harut dan Marut, tak salah. Kisah itu khilaf di antara ulama, hadis sahih tak sahih. Tapi Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab dia, bila orang tanya kisah malaikat, kan ada riwayat kisah dua malaikat yang pernah jadi manusia. Ada kisah dua malaikat yang Allah Ta'ala jadikan dia manusia. Kemudian malaikat tadi bila dijadikan tubuh badan macam kita, Tuhan bagi dia nafsu pada malaikat tadi. Maka bila malaikat tu diberikan nafsu, maka mula dia nak makan. Makan. Tak cukup makan. Maka kisah tu panjang lah.
maka akhir dia teringin nak minum arak, lepas tu bermaksiat, dah ada nafsu macam-macam lah, bermaksiat, maka dikatakan malaikat itu binasa. Ada sebagian ulama dia tak terima hadis tu, ya. Dia kata macam mana, malaikat ni makhluk yang tak pernah buat maksiat, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma la ya'suna Allah ma wa yaf'aluna ma yu'marun, la ya'suna Allah, apa itu Quran tu, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia malaikat ni tak pernah maksiat kepada Allah. Dia bagi sebagian ulama dia menolak hadis ni, tapi Ibnu Hajar Al-Haytami dia kata aku terima hadis ini. Kenapa kata Ibn Hajar? Hadis ini sebagai hujah nak menggambarkan betapa hebatnya manusia yang mukmin. Hadis ini untuk memberi kabar kepada manusia yang mukmin betapa hebatnya mereka, sebab mereka itu punya nafsu semenjak kecil sampai umur 80 tahun. Dapat dia kawal. Malaikat tadi dia berikan nafsu sekejap langsung binasa. Tak dapat kawal. Bagi nafsu tahu nak makan tahu nak minum arak, lepas tu berzina dan sebagainya. Dalam riwayat tu. Maka Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan aku terima riwayat ini sebagai hujah betapa hebatnya manusia yang mukmin. Kalau malaikat tadi baru diberikan nafsu, berapa hari binasa dia. Jadi manusia yang mukmin ini nafsu bersama mereka semenjak kecil sampai besar. Bila terlajak maka dia bertaubat kepada Allah, maka diubah hidup dia menjadi baik dan sebagainya, sentiasalah. Maka di sini membuktikan betapa hebatnya manusia. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Di sini mungkin salah satu kita kata Allah Subhanahu wa taala memuliakan makhluk bernama manusia. Sebab kita melawan sesuatu kejahatan yang ada dalam diri kita, kejahatan yang ada di luar untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu nilai dia, dan Allah Subhanahu Maha Pengampun. Dan Allah Taala bersihkan dosa kita dengan pelbagai cara. Tuhan bersihkan dosa kita. Sama ada kafarah dengan berbagai kafarah, atau Tuhan ampunkan begitu saja kesalahan yang kita lakukan. Maka Allah Ta'ala, manakah kesimpulan Allah Ta'ala sangat-sangat memuliakan makhluk bernama manusia. Jadi kita kena dimuliakan oleh Allah SWT. Dah begitu keadaannya. Allah Ta'ala dah pilih dah. Itulah macam mana. Makhluk yang paling mulia itu adalah manusia. Dan alam ini khadam kepada manusia. Termasuk malaikat. Malaikat khadam kepada manusia. Raqib Atid. Dia menjaga buku kita, dicatat. Kok disuruh catat amal buat sendiri ya. Dia. Tak tercatat kita. Malam tadi mak beratib berapa Tak tahu dah mak. Rasa-rasa 2 juta. Tak tahu pula bila nak catat. Tak ada orang nak catat. Kalau suruh orang catat, bagilah gaji kita dia. Tak bagi gaji pula. Tak payah. Malaikat berkhidmat kepada kita. Semua kebaikan kita tak ada yang tinggal. Cuba upah orang macam tu. Tak kosong ikut kita dah. Kau tolong catat ya, dia nak beratib ni. Kau catat berapa banyak dia beratib. Tak terkojo. Silap orang tu lalap dulu. Tak tercatat dah. Berapa ada beratib tadi? Minta maaf, terlalap kita. Habis kita beramal banyak, akhirat nanti tak banyak. Ni apa pula ni? Dan sedekah mungkin 2,000. RM10 kau bayar. Salah. Jadi siapa yang membantu kita mencatat? Siapa yang berkhidmat? Malaikat. Malaikat khidmat kepada kita. Ketika nak mati, malaikat khidmat lagi menyambut kita. Di alam barzah, malaikat khidmat kepada kita lagi. Di padang mahsyar, malaikat mengiring kita lagi. Melayan kita, menyambut kita sampailah ke syurga. Kita ini dilayan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia. Alam ini menjadi khidmat kepada wasakhalul anhar. Dalam Al-Quran Allah Taala menyebut apa? Allah Taala sakhara ni maksud Tuhan tundukkan alam ini untuk kita. Itu maksudnya.
Wasakhlak, Allah Ta'ala tundukkan sungai untuk kita. Allah Ta'ala tundukkan laut untuk kita. Allah Ta'ala tundukkan alam untuk kita. Hebat dia makhluk bernama manusia. Begitu juga akhirat nanti. Jadi kalau begitu keadaan dia, jangan kita buat tentu arah. Maka kita kena tunjukkan kebaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillah.